Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk subjek seterusnya adalah fiqh. Hari ni kita buat latihan je fiqh sebab kita tak pernah lagi buat latihan fiqh dalam buku latihan ni, buku aktiviti. So buka buku latihan, yang ada buka, yang tak ada nanti ada buat Ni dia buku aktiviti fiqh. Okey, kita terus ke muka surat 5 Okey, lengkapkan ayat di bawah. Hadas ialah sesuatu keadaan yang tidak apa? Tidak solat, tidak suci, tidak ibadat. Tidak suci tulis sini tidak suci. Suci dan tidak dapat dilihat. Okey, hadas tu tak dapat dilihat Hadas wajib dibersihkan untuk membolehkan seseorang menunaikan solat ke ibadat tertentu seperti menunaikan ibadat seperti solat. Gitu isi Ustaz dah bagi jawapan dah. Isi tempat kosong. Hadas terbagi kepada dua bahagian. Apa dia hadas terbagi kepada dua bahagian? Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Okey, ini ada dalam surat 2 hadas besar dan hadas kecil. Ni jawapan dia. Nanti buat, isi je, copy je. Seterusnya, tulis sebab berlaku hadas kecil berdasarkan gambar. Oh, ini kita dah buat kan? Ini kita dah buat, tak apa, Ustazah bagi jawapan lah untuk mana-mana yang nak semak kan. Ini keluar dari tandas, buang air kecil, tidur dengan tidak tetap dua punggung, pitam dan kentut. Isi je balik. Ini kita dah buat dah, Ustazah dah bincang dah kelas yang lepas. Okey, ini pun dah, tapi Ustazah tak bagi jawapan kan yang ni. Tak apa, untuk saya makan je. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan panggah pada pernyataan yang salah. Perkara yang batalkan wuduk akan membatalkan tayamum. Betul tak? Betul. Wajib berwuduk sebelum menunaikan solat. Betul. Tak boleh solat tanpa wuduk Selepas membuang air kecil, Ali terus solat. Dia tak wuduk dulu, jadi tak boleh salah. Cara berwuduk dan tayamum adalah sama. Sama ke wuduk dan tayamum? Tak Tayamum dua anggota badan saja dan menggunakan debu yang bersih. Jadi salah tak sama. Tak sama tayamum dan wuduk, tapi fungsi dia sama. Okey, tayamum ni menggantikan wuduk bila waktu-waktu tertentu seperti tak ada air, bolehlah buat tayamum. Tak boleh suka-suka tayamum. Okey, batal wuduk apabila seorang itu murtad. Betul salah? Betul Berwuduk menggunakan debu yang bersih. Berwuduk menggunakan debu. Yang menggunakan debu apa? Tayamum. Ustazah dah ajar tahun 3. Tahun lepas Ustazah dah ajar. Ustazah ingat Ustazah ajar kelas awak pasal tayamum Tayamum pakai debu. Berwuduk pakai air. Jadi yang ni salah. Terkena najis tidak membatalkan wuduk. Batalkan wuduk lah, terkena najis salah. Ahmad memegang Al-Quran selepas berwuduk. Okey, betul. Seterusnya, tulis perkara-perkara yang dilarang semasa berhadas kecil. Apa perkara-perkaranya? Okey, solat. Betul. Sujud syukur. Betul. Membaca majalah. Kena berwuduk ke membaca majalah? Tak ada. Makan kena wuduk ke sebelum makan? Tak. Okey. Tawaf kena berwuduk sebelum tawaf. Nak pegang Al-Quran kena berwuduk. Okey, ini 4 perkara ni isi. Perkara yang dilarang semasa berhadas kecil. Berhadas kecil, kalau kita nak solat, kita kena ambil wuduk dulu. Sujud syukur, kita kena ambil wuduk dulu. Nak pegang Al-Quran, kita kena ambil dulu. Nak tawaf, kita kena ambil dulu. Okey? Tu maksud dia. Okey, lengkapkan peta minda di bawah. Bahagian hadas. Hadas ada berapa bahagian? Ada 2. Macam tadilah, hadas kecil dan hadas besar. Senaraikan perkara yang menyebabkan hadas kecil. Membaca buku menyebabkan hadas kecil? Tak ada kaitan Buang air besar? Ya, buang air besar. Buang air kecil, hadas kecil. Mandi menyebabkan hadas kecil ke? Tak, mandi tak ada. Pitam menyebabkan hadas kecil? Ya. Berkelah? Tak ada. Berkelah tak ada kaitan. Kentut?
Ya, kentut menyebabkan hadas kecil. Menyentuh kubul atau dubur. Ustazah dah explain dah apa kubul, apa dubur. Jadi, ini menyebabkan hadas kecil. Buang air kecil menyebabkan hadas kecil. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram ni bukan ahli keluarga kita, bukan pertalian darah dengan kita, yang kita boleh kahwin dengan dia. Jadi, ini pun membatalkan wuduk. Jadi, semua kelima-lima perkara ni membatalkan wuduk. Okey, bolehlah isi kat sini, Dia buat ada 6. Apa satu lagi? Mandi batalkan wuduk ke? Kalau mandi kita sentuh kemaluan ke, sentuh tu membatalkan wuduk lah. Mandi ni Ustazah rasa membatalkan wuduk kot. Maksud dia Ustazah expect dia mandi wajib. Okay, jadi mandi ni sekali lah, isi sekali bawah ni. Seterusnya, pilih dan tulis sebab-sebab hadas besar. Okey, hadas besar pun kita dah belajar. Hadas besar, perkara-perkara yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Okey. Banyak perkaranya terjadi pada perempuan, Lelaki tak banyak. Lelaki ada 2 je. 2, 3 gitulah. Okey, sebab-sebab bagi lelaki. Keluar haid. Keluar haid untuk lelaki ke perempuan? Perempuan. Tulis kat perempuan bawah ni ada sebab-sebab bagi perempuan sahaja. Haid perempuan. Perempuan Ustazah buat ginilah. Allahu Akbar. Ni untuk perempuan, Melahirkan anak untuk perempuan. Untuk perempuan lelaki. Untuk perempuan lah. Senang. Bersetubuh. Perempuan dan lelaki. Mati yang bukan mati syahid. Mati yang bukan mati syahid. Perempuan dan lelaki dua-dua. Keluar air mani. Lelaki sahaja. Keluar darah nifas, perempuan sahaja. Okey, senang, Tulis je balik. Tulis kat sini. Okey, seterusnya lengkapkan tempat kosong dengan pilihan perkara yang memilih perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Sama ada wajib atau sunat. Apa dia? Benda yang tak boleh semasa hadas besar, solat, Solat sama ada wajib atau sunat. Ataupun berpuasa. Berpuasa sama ada wajib atau sunat. Okey, tak boleh time semasa hadas besar. Membaca Al-Quran, Tulis membaca Al-Quran sini. Seterusnya, atau membawa Al-Quran. Menyentuh atau membawa Al-Quran. Tak boleh semasa hadas besar. Seterusnya, mendirikan solat sama ada wajib atau sunat. Okey, yang jadi yang nombor 4 ni solat. Yang nombor 1 ni puasa. Puasa sama ada wajib atau sunat. Tak boleh, time hadas besar. Time uzur, time haid, time semasa haid, semasa nifas, semasa apa tu? Semasa tidak suci. Kena mandi dulu baru boleh buat ibadat. Okey, seterusnya. Berhenti atau duduk di dalam masjid. Okey, tulis masjid ni. Masjid ni bawah. Seterusnya, sujud syukur atau sujud tilawah. Tak boleh. Perkara-perkara yang tak boleh, Jadi, sujud syukur dan sujud tilawah. Ni sujud kat sini, sujud syukur dan sujud tilawah tak boleh. Berpuasa sama ada wajib atau sunat. Wajib ni letak kat sini. Seterusnya, apa tu? Tawaf, Last kali tawaf. Tawaf bagi perempuan haid dan nifas. Tak boleh, Okey, buat nanti. Ustazah dah bagi jawapan dah. Terus, senaraikan larangan semasa hadas besar. Okey, kita buat yang sempat je, Hadas besar apa dia? Larangan solat fardu dan solat sunat. Betul. Berhenti atau beralih dalam masjid pun tak boleh. Menyentuh Al-Quran tak boleh. Sujud syukur tak boleh. Membaca hadis boleh. Makan boleh. Melihat Al-Quran boleh. Tawaf tak boleh. Berpuasa boleh. Okey. Ini je. Tulis balik. Okey.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.